Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar? Pak Su harap anda semua sihat-sihat, ceria dan bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan kehidupannya. Tak kiralah siapa kita kan. Kita punya cita-cita sendiri dan kita sentiasa berusaha untuk memenuhi cita-cita kita ya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan satu tajuk lagi berkaitan dengan kemarahan, iaitu macam mana kita nak mengukur tahap kemarahan kita ya. Dia dah, Pak Su ni marah ke? Marah ke? Ni marah ni kalau skala 1 0 sampai 10 ni marah tahap berapa ni? 9 ke? Tanya. Kalau bos kita marah, kita tanya, bos marah ke bos? Tahap berapa? 8 ke, 9 ke, 7 ke? Kalau dia kata tahap 3, kita boleh joke lagi dengan dia kan ya. Tapi kalau dia kata tahap 9, 10, baik diamlah ya. Ya. Bagaimanapun ada cara-cara yang lebih akademik lah ya, cara-cara lebih objektif untuk kita mengukur tahap kemarahan kita dengan kita mengambil ujian-ujian tertentu ya. Okey, cuba kita lihat di sini ya beberapa panduan yang kita boleh gunakan ya. Uh, Biasanya kemarahan ni ya yang macam Pak Su sebut banyak kali lah ya dalam siri yang lepas, dia ni ada intensiti dia ada tahap dia ya. Daripada tahap yang rendah ya kepada sampai ke tahap yang tinggi ataupun tahap yang sangat kuat ya. Sebab tu kita boleh ukur dia ya. Yang kedua, untuk mengetahui tahap kemarahan secara lebih objektif, jadi kita kena ukur dia ya, kita kena cari alat yang boleh mengukur ya. Dan kita juga boleh menggunakan beberapa ujian ya tahap kemarahan ya yang kita boleh perolehi secara online ya. Ini mudah ya, kita type kat Google je kita boleh jumpa ya. Antaranya yang Pak Su dah pernah cuba ialah anger test ya. Ini dalam bahasa Inggeris, ada 16 kenyataan yang kita kena tandakan dan mengambil masa lebih kurang 8 hingga 10 minit juga ya. Okey. Jadi Pak Su ada bekalkan link kat situ ya. Dan yang kedua yang dalam bahasa Melayu ya, kuis kemarahan. Ini ada 25 kenyataan, juga mudah, kita jadi tanda ambil masa dalam lebih kurang 10 minit ya. Jadi kita boleh ambil ujian ni ya. Dan ini contoh lah ya yang Pak Su pernah ambil ya. Ini anger test ya, tahap kemarahan ya dalam bahasa Inggeris ya. Kalau kita nak ambil ujian anger test ni, kita kena ambil kira peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam tempoh 2 minggu yang lepas ya. Apa berlaku dalam diri kita 2 minggu yang lepas? Bukannya 2 tahun lepas atau 2 bulan lepas. Itu dah habis dah cerita dia ya. Dalam 2 bulan yang lepas ya. Okey. Pak Su tunjukkan contoh. Ini contoh lah. Ini contoh saja ya keputusan ujian ya. What does my test result means ya. Jadi dah ambil ujian tadi. Pak Su dapati result dia adalah 70 ya. 70 daripada 100. Mana 70% lah ya. Dikatakan di sini bahawa your test result 70 out of 100 indicates that you are suffering from anger issues ya. Having difficulties controlling your anger can have severe negative effect on your life ya, atau negative impact on your life ya. Jadi orang kalau markah dia tinggi macam 70, 80, 90 ni ya, ni tinggi ya. Marah di tahap yang tinggi ya, boleh memberi kesan-kesan yang negatif dalam kehidupan ya. Dan kalau dah 70 ni dinasihatkan buatlah sesuatu ya, strategi atau melangkah untuk mengawal kemarahan, ataupun boleh berjumpa dengan pakar-pakar psikologis ya, psikologis, pakar kaunselor dan sebagainya ya, boleh membantu kita ya. Itu dia. Ini contoh kuis kemarahan tadi yang dalam bahasa Melayu ya, yang juga kita boleh ambil ya. Jawab jadi standardkan ya tidak ya. Lepas tu kita boleh dapat keputusan. Ini contoh keputusan ya. Anda suka mengawal kemarahan walaupun terhadap perkara yang remeh-remeh ya. Jadi pengurusan kemarahan anda di tahap yang rendah. Yang ini dia ukur dari segi tahap pengurusan kita. Kalau pengurusan kita rendah, mana kawalan rendah, mana kita punya tahap marah tinggi lah. Apakah kita kawalan rendah kan ya. Ya. Jadi kegagalan menguruskan kemarahan dengan efektif boleh mengganggu kehidupan seharian anda, sama di rumah atau di tempat kerja ya. Oleh yang demikian, anda dinasihatkan ya, mempelajari kemahiran-kemahiran bagaimana nak mengurus kemarahan secara efektif ya. Itu dia ya. Jadi saudara saya sekalian, dalam CD kali ini Pak Su tunjukkan 2 contoh lah ya. Ada banyak lagi ya. Anda type saja dalam Google ya, anger test ya, ataupun ujian kemarahan ya, keluar macam-macam lah ya. Carilah ujian-ujian yang mempunyai validity dan reliability yang tinggi ya. Bagaimanapun ujian-ujian ini bukanlah merupakan ujian klinikal ya.
Ini hanyalah merupakan ujian saringan yang boleh membantu kita untuk tahu di mana tahap kita, ya. Bila kita tahu tengok, aku punya tahap kemaran ni 70% ni, tinggi ni. Baik kita jumpalah seseorang, ya, yang pakar, ya, yang boleh membimbing kita, yang boleh guide kita, ya, bagaimana kita nak mengawal tahap kemahiran kita. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.